Hai, apa khabar semua? Hari ini saya berada di salah sebuah tapak perlepusan yang berada di negara kita, Malaysia. Secara tradisinya kita tahu bahawa sampah-sampah yang kita hasilkan setiap hari akan berakhir di mana? Di tapak perlepusan seperti ini. Jadi kalau kita lihat semua sisa-sisa yang dibuang sama ada di jalanan ataupun di rumah, di tempat makan, pusat komersial dan sebagainya, akan dikutip oleh kontraktor-kontraktor yang dilantik dan seterusnya dihantar ke tapak perlepusan seperti ini untuk dilupuskan. Jadi kita melihat kepada bagaimana keadaan di negara kita tentang penggunaan tanah untuk dijadikan tapak perlepusan, dan apakah usaha-usaha kita untuk memastikan bahawa janaan sampah kita dapat dikawal, seterusnya menjadikan keadaan ataupun tapak perlepusan kita lebih terkawal, boleh dipanjangkan jangka hayatnya, dan seterusnya sisa-sisa yang dijana tersebut tidak dilupuskan seperti yang berada semasa keadaan sekarang. Menurut kajian, sebanyak 40 ke 50% adalah sisa makanan yang dilupuskan di tapak perlepusan, dan selebihnya sekitar 30% adalah sisa-sisa yang boleh dikita semula yang dihantar ke tapak perlepusan seperti ini. Selain daripada itu, terdapat juga sisa-sisa seperti sisa organik, sisa landscape dan sebagainya. Antara sisa-sisa yang boleh dikita semula yang masih lagi dihantar ke tapak perlepusan adalah kertas, tetra pak, plastik, termasuk juga tekstil, getah dan sebagainya. Saya tunjukkan kepada anda semua apakah sisa yang boleh kita jumpa di tapak perlepusan seperti mana yang saya sebutkan tadi. Mari. Okay, macam di sini saya menjumpai sisa yang boleh dikita semula seperti botol plastik ini. Kalau kita tengok kat sini ada logo untuk kita amalkan kita semula. Dan selain daripada itu, banyak juga sisa-sisa seperti plastik, kertas dan sebagainya yang sebenarnya sepatutnya boleh dikita semula dan boleh dielakkan daripada dibuang ataupun dilupuskan di tapak perlepusan seperti ini. Dalam usaha untuk memastikan pengurusan sisa pekerja yang sistematik dan efisien, salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan program seperti kajian komposisi sisa yang berlangsung seperti hari ini. Kajian komposisi sisa yang dilakukan adalah mengikut piawaian yang ditetapkan, iaitu Malaysian Standard MS 2505 2012, iaitu Guideline for Sampling of Household Solid Waste. Selain daripada itu, kita ada borang kajian sampling ataupun waste sorting data sheet. Selain daripada itu, kita perlu ada sisa ataupun sumber-sumber sisa yang didapati daripada isi rumah yang daripada kawasan yang menerima Akta 672 dan juga mengikut SOP ataupun Standard Operating Procedure bagi pelaksanaan kajian komposisi SW Corp. Selain daripada itu, sampel-sampel ataupun sampah-sampah yang dipilih adalah terdiri daripada 15 kategori komponen sisa yang digaris panduan oleh SW Corp. Apakah tujuan kajian komposisi sisa ini diadakan? Antara objektif utama kenapa kajian komposisi ini diadakan adalah untuk mengetahui ciri-ciri asas ataupun apa komposisi sisa yang dijana daripada isi rumah ataupun daripada mana-mana premis yang berada di kawasan kita. Selain daripada itu, tujuannya adalah supaya kita dapat merancang kaedah penstoran ataupun tempat pengumpulan sampah yang bersesuaian bagi jenis-jenis sampah yang dihasilkan. Selain daripada itu, kita boleh melihat daripada kajian komposisi sisa ini bahawa bagaimana kita menentukan jenis ataupun teknologi yang bersesuaian yang digunakan untuk sama ada melupuskan sisa tersebut ataupun merawat sisa tersebut. Kemudahan fasiliti yang digunakan, prasarana dan sebagainya. So itu adalah antara contoh-contoh ataupun tujuan utama kenapa kajian komposisi sisa ini dilakukan. Secara keseluruhannya, data kajian ini akan digunakan sebagai panduan dalam memperkukuhkan pengurusan sisa pepejal yang efektif, bersepadu dan mampat.
Usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan dalam menentukan atau memastikan teknologi yang bersesuaian dalam menguruskan sisa pepejal di negara kita seharusnya disokong oleh penglibatan seluruh masyarakat Malaysia. Salah satunya adalah dengan melakukan pengasingan sisa pepejal di punca. Sejak dikuatkuasakan pada 2015, kita dapat melihat bahawa peningkatan kepada amalan kita semula di kalangan rakyat Malaysia. Untuk tahun 2020 sahaja, kita telah mampu mencapai sehingga 30% kadar amalan kita semula di kalangan rakyat Malaysia. Dan usaha ini perlu diteruskan dengan melakukan aktiviti pengasingan sisa pepejal di punca sama ada di rumah ataupun di mana sahaja kita berada. Jangan lupa untuk memastikan sisa-sisa yang hendak dilupuskan diasingkan terlebih dahulu, terutamanya sisa yang boleh dikita semula seperti plastik, kertas, tekstil, fabrik dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut boleh diasingkan dan boleh dielakkan daripada dihantar ke tapak pelupusan. Oleh itu, amalkanlah kita semula, bermula dengan saya #asingkan sisa.